dengan routing, berkenaan dengan routing. Jadi di dalam routing kita dah lihat pada kelas yang lepas, routing ni digunakan untuk host forwarding decision. Contohnya daripada PC1, bagaimana paket ataupun data kita nak dihantar kepada server remote host ni. Jadi dia akan bergantung kepada router kita di tengah ni. Jadi router ni dah yang akan memandu ataupun menghalakan data ataupun paket tadi kepada destination mengikut kepada maklumat yang ada pada data tersebut lah. Jadi di sini kita dah mengenali bahawa paket ataupun data tersebut boleh dihantar yang pertama kepada diri sendiri, pada diri sendiri yang mana kita menggunakan address 127.0.0.1. Ini adalah address bagi network interface card pada PC ataupun pada setiap laptop lah. Jadi kita nak memastikan bahawa internet ataupun network kita dalam keadaan baik, maka perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan ping ataupun test connectivity bagi network interface card PC ataupun laptop sendirilah, menggunakan command ping kemudian masukkan address ni. Kalau dia reply, maksudnya network card kita berada dalam keadaan baik lah. Jadi ni kita dah lihat pada kelas yang lepas. Jadi boleh rujuk pada nota video yang lepas. Kemudian kita juga boleh ping pada local host. Umpamanya kalau lihat pada rajah, kita ada PC1 dan PC2. Jadi PC1 dan 2 ni berada pada local connection yang sama, pada local area network yang sama. Itu yang disebut sebagai local host. Jadi kalau kita lihat yang label berwarna kuning ni, maksudnya berada pada network yang sama, menggunakan address yang sama. Contoh kat sini dia guna 10.10.10, PC1 guna .10 dan PC2 .15 lah. Jadi dia berlaku dalam local network ataupun local host yang sama. Dan yang ketiga, data itu boleh dihantar daripada source kepada destination secara remote host. Baik. Remote host ni maksudnya adalah connection di antara satu network dengan network yang lain. Macam mana kita nak tahu dia berada pada network lain? Maka kita lihat pada rajah ni, dia ditambah dengan router. Jadi router ni dia akan memisahkan network pertama dengan network yang kedua. Ataupun dia akan pecahkan, yang kita sebut sebagai broadcast domain. Kalau kamu masih ingat lagi pada kelas yang lepas, ataupun belum masuk lagi, saya tak ingat. Jadi router ni adalah satu device yang digunakan untuk memisahkan network kepada dua bahagian. Kalau kat sini kita nampak ada dua bahagian lah. Tapi kalau di tengah ni dia tak guna router, dia hanya guna switch ni sahaja, maka ia berada di dalam satu network yang sama. PC1, PC2 dan server ni berada dalam network yang sama. Tapi kalau dia nak memecahkan network ni kepada dua bahagian, maka kita akan guna router kat sini. Supaya network pertama dan network kedua ni berada pada network yang lain lah. Jadi kita boleh assign security implementation pada bahagian network A, dan kita bagi permission pada network B dan sebagainya. Jadi itu yang disebut sebagai remote host. Bagaimana PC1 ni nak akses ataupun nak menghantar data kepada network yang berbeza dengan network yang berada pada PC1 ataupun PC2 tadi. Baik. Dan kita juga dah lihat berkenaan yang disebut sebagai default gateway. Default gateway, kalau kita lihat pada rajah, jadi kalau default gateway ni sebenarnya adalah address yang berada pada router satu. Contohnya pada bahagian sini, addressnya ada interface-nya adalah GI00. Jadi default gateway adalah pintu keluar. Pintu keluar PC1 ni untuk sampai kepada default gateway ni kan, pintu keluar PC1 supaya ia boleh akses kepada remote host ataupun server pada bahagian network B tadi. Jadi inilah yang kita sebut sebagai default gateway. Lokasinya berada pada interface, contohnya GI 000 pada network A ni. Ni network A contohnya. Dan ni adalah network B. Okey, pintu keluar untuk network B berada pada bahagian sini. Contohnya dia punya interface adalah GI001 umpamanya. Jadi setiap daripada default gateway merujuk kepada network tadi.
Kalau network B maksudnya dia berada pada bahagian sini lah. Tapi kalau network A dia berada pada bahagian sini. Dan default gateway ni dia dalam bentuk address lah, IP address. IP address pada GI tadi. Pada GI gigabit internet 001 ataupun 000 lah. Baik. Jadi untuk membolehkan network tu keluar, network A ni keluar kepada network B, jadi dia perlu melalui default gateway tadi. Jadi default gateway berada pada router. Pada switch dia tak ada. Sebab switch dia tak boleh membaca nilai address. Dia hanya baca MAC address saja. Router je yang membaca IP address. Baik. Jadi untuk keluar kepada daripada network A, nak keluar kepada network B, maka kita memerlukan default gateway tadi lah. Tapi kalau hanya nak connect dengan local host saja, contoh PC1 dengan PC2, jadi kita tidak memerlukan default gateway. Default gateway ni dalam situasi bagaimana PC1 nak connect kepada different network. Network A nak connect kepada network B. Jadi ada router kat tengah ni. Jadi di dalam router ni, kita akan set up satu interface pada GI000 sebagai contoh, dan GI000 ni lah yang digunakan sebagai default gateway address bagi membolehkan network A connect kepada network B. Manakala untuk network B connect kepada network A, dia akan menggunakan address yang berada pada GI001 sebagai address default gateway ni. Faham Boleh faham Boleh. Boleh okey. Jadi kalau tak faham atau confused ke, boleh maklum saya boleh cuba terangkan dengan detail lah. Sebab saya terangkan berdasarkan you punya soalan lah. Kalau ada soalan ataupun tak faham, boleh tanya. Kalau senyap je tu maksudnya saya anggap faham lah. Okey, baik. Okey, ini sudah saya terangkan tadi. Seperti yang kita sedia maklum, bahawa default gateway ni boleh kita perolehi daripada configuration address secara manual ataupun secara automatic yang kita sebut sebagai DHCP. Dynamic Host Connection Protocol kot. DHCP, saya tak berapa ingat dia punya short name. Akronim dia. Jadi ini contoh yang lain. PC1 dan 2 nak connect kepada remote network. Jadi dikata di sini, IP address of the R1 interface is the default gateway address for PC1 and PC2. Jadi PC1 dengan PC2 akan menggunakan default gateway yang sama. Contohlah kat sini kan, interface dia adalah GI 000 dan address dia adalah 10.10.10.1. Jadi IP address 10.10.1 ni lah adalah default gateway bagi PC2 dan PC1. Kedua-duanya menggunakan address yang sama. Sebab apa? Sebab di sini hanya ada satu saja pintu keluar. Satu saja default gateway. Dan default gateway ni digunakan untuk connect kepada remote network ni tadilah. Tetapi kalau nak connect sesama sendiri saja di dalam localhost, jadi kita tak memerlukan default gateway. Sebab data tu ataupun paket tak akan melalui router jika berada ataupun perlu berhubung di dalam satu network yang sama. Ni case ataupun situasi di mana network A ataupun PC A nak berhubung dengan remote network. Remote network tu maksudnya network yang berbeza dengan network pada bahagian PC1 lah. Macam mana kita nak tahu ia adalah remote network ataupun directly connected? Apabila ada router kat sini, yang mana router di tengah ni, dia akan memisahkan dua network tadi. Network A dan network B lah. Baik. Okey, kita hari ni sebenarnya kita nak lihat berkenaan dengan routing table. Routing table ni adalah sebenarnya maklumat perjalanan data. Contohnya daripada PC1 nak kepada remote network. Maklumat perjalanan data tadi akan disimpan di dalam router satu. Dan maklumat itu yang kita sebut sebagai routing table. Jadi routing table ni boleh kita lihat yang pertama pada Windows host lah, menggunakan command netstart/r ataupun route print. Dua maklumat ni kita boleh perolehi routing table di dalam Windows. Mungkin kamu boleh cubalah sebagai contoh. Saya cuba try.
menggunakan apa ni? CMD Command Line Command Prompt saya sharekan dulu. Okey, tapi dengan syarat you kena connect kepada internet lah Dia tak boleh, kalau tak connect internet tak boleh lah. Net STAT tolak R. Kat sini dia akan keluar routing table yang akan dipaparkan oleh kita punya Windows. Windows kita lah ni, IPv4 routing table. Daripada maklumatnya adalah network destination, subnet mask dia apa, gateway. Okey. Inilah gateway, default gateway kita. Kalau ikut kat sini kan, destination address dia banyak. Tapi default gateway dia ada satu saja. Ini merujuk kepada satu laluan keluar saja. Ada satu router je lah kat sini. 10.10.3.1 adalah default gateway bagi saya punya PC ni. Kemudian kita ada interface dan metrik. Begitu juga dengan IPv6 routing table lah. Jadi di sini kita menggunakan dua address IPv4 dan IPv6 pada laluan penghantaran data tadi. Baik. Okey, ataupun kita okey. Ataupun kita boleh gunakan command route print lah. Jadi maklumat yang dipaparkan juga hampir sama dengan maklumat. Tapi ini adalah daripada Windows bukan daripada router. Daripada maklumat Windows. Okey. Di situ kita akan dapat maklumat lah IPv4, IPv6 dan sebagainya. MAC address pun ada dipamerkan ataupun dipaparkan pada bahagian Windows punya routing table. Kemudian kaedah kedua, sekejap saya tunjukkan kaedah kedua, kita akses pada router menggunakan command show IP route. Dalam show IP route ni dia akan memaparkan maklumat routing table pada router tersebut. Ini yang kita nak belajar hari ni, macam mana kita nak baca routing table yang berada pada router. Jadi sebelum tu kita lihat dulu slide yang sebelumnya. Iaitu dia kata router packet forwarding decision. Jadi untuk penghantaran data, kita ada beberapa maklumat pada routing table. Yang pertama yang disebut sebagai directly connected route. Dia kata this route come from the active router interface configure with IP address. Jadi kat sini kita akan lihat directly connected, network yang mana yang mempunyai connection directly kepada router satu. Kat sini saya boleh nyatakan ada 3 network yang directly connected kepada router satu. Jadi macam mana saya tahu dia ada 3 network yang directly connected? Sebab kat sini yang connect directly kepada router satu adalah yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi secara automatik pada bahagian directly connected router kita ada 3 network. Network pertama, network kedua dan network yang ketiga. Network ketiga. Baik, itu bagaimana kita nak tahu directly connected network pada router tersebut lah. Contoh pada router 2 juga kita ada 3 directly connected yang berhubung terus. Nampak dia ada kabel kat sini kan. Itu yang kita sebut sebagai directly connected. Maka dalam router 3 juga kita ada 3 network yang directly connected. Iaitu router 1, network yang pertama, network yang kedua dan network yang ketiga. Kat bahagian tengah ni dot 224. Jadi dot 224 ni semua yang kita nampak ni, ini semua adalah network address. Yang kecil ni kan, ini adalah IP address lah. Contohnya network pada bahagian bawah ni 192.168.11.1 bagi contoh. Ini 10.1 pada bahagian PC ni kan. Ini interface pada router ni dot 226. Ini dot 225 lah. Jadi network address ni kita tak boleh gunakan pada configuration router. Kita hanya menggunakan IP address. Itu nanti saya akan terangkan kemudian lah. Kena ada beza di antara network address dan IP address. Yang digunakan pada device adalah IP address dan bukannya network address. Baik, yang kedua kita ada remote network. Baik, tadi kita dah kenal pasti bagaimana kita nak menentukan directly connected. Directly connected network maksudnya dia ada connection yang dihubungkan terus kepada router berkenaan.
Tetapi remote network ni maksudnya berlawanan dengan directly connected, yang mana dia tidak mempunyai connection directly kepada router. Jadi kat sini kita dah boleh perhatikan untuk remote network ataupun remote route pada router satu kita ada dua, iaitu 10.1.1.0 dan 10.1.2.0. Sebab apa dua ni? Sebab kedua-duanya tidak mempunyai connection kabel directly kepada router satu. Faham jadi itu yang kita sebut sebagai remote network. Remote network. Begitu juga dengan router 2. Dan remote network dia adalah berada pada bahagian 10.0 dan 11.0 ni. Remote network ni sebenarnya bergantung kepada network tersebut, router tersebut. Kedudukan dia di mana. Setiap router mempunyai maklumat remote route yang berbeza. Dan kita ada juga yang ketiga adalah default route, which is dia kata this is where the packet is sent when the route does not exist in the routing table. Jadi kalau router tu maklumat paket route tu tidak ada dalam routing table, maka dia akan dihantar kepada default route lah. Default laluan secara default. Baik, namun yang penting kat sini adalah dua perkara ni. Kamu kena tahu berkenaan dengan directly connected route dan yang kedua adalah remote route. Sudah mula untuk fahamlah berkenaan directly connected dan yang kedua adalah remote route. Directly connected dia ada connection directly kat sini dan remote route tak ada connection. Dia berada pada seberang tu. Yang tak ada connection kat sini adalah dua network ini. Yang ni masih ada. Sebab kita menggunakan serial kat sini, dia masih ada connection terus kepada router ni. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita nak lihat berkenaan dengan routing table. Jadi kita nak belajar macam mana kita nak baca routing table. Jadi dalam routing table ni dia ada beberapa maklumat lah. Dia ada link connected dan remote routes. Jadi bagaimana router was learn dan sebagainya. Jadi kita lihat satu persatu. Pada directly connected routing table dahulu, yang mana di sini bila kita gunakan command show IP route pada router berkenaan, show IP route pada router command ni kita gunakan pada router, sama ada router 1 ataupun router 2. Jadi dia akan memaparkan maklumat seperti ini. Seperti ini nampak ni, show IP route. Jadi antara lainnya maklumat dia yang ada C dengan L. Dia ada label pada maklumat tersebut. Sekejap Sebenarnya kita boleh baca label ini. Saya cuba sharekan maklumat router yang saya dah buat menggunakan packet tracer. Okey. Contohnya ini saya menggunakan dua router. Jadi di sini saya menggunakan command show IP route. Jadi kat sini dia akan memaparkan maklumat routing table. Inilah routing table. Tapi ini ringkas sahaja. Routing table yang ringkas. Di mana kat sini kalau kita perhatikan dia ada kod kat sini iaitu C, L dan R lah. Yang lain tu sama Jadi C tu maksud dia adalah connected, manakala L tu adalah local dan R ni mewakili read. Read ni adalah salah satu jenis routing protocol yang kita sebut sebagai routing information protocol. Jadi dia ada label kod kat atas belah atas ni. Jadi kamu boleh lihatlah L ni untuk local, C untuk connected. Dan kita akan guna beberapa lagi routing protokol, contohnya static, kita akan guna ERGRP, OSPF dan sebagainya. Baik. Kita rujuk semula pada slide. Sebelum tu ada soalan ke? Faham semua Faham, Ustaz. Okey. Okey. Jadi di sini dia nyatakan
C tu disebut sebagai connected, directly connected, which is identify that the network is directly connected and the interface is configured with IP address and active. Jadi pada bahagian C ni, dia adalah directly connected network. Seperti yang saya maklumkan sebelumnya, contoh pada router 1 ni, kita perhatikan IP address bagi connected atau C ni adalah 192.168.10.0 pada bahagian atas ni 10.0. Jadi ini adalah network address yang akan merujuk kepada maklumat C ataupun directly connected pada router 1. Kemudian maklumat yang kedua adalah L. L adalah local. Local maksud dia identify that is a local interface. This is the IPv4 address of the interface on the router. Jadi L ni merujuk kepada IP address. Kalau C ni merujuk kepada network address. Itu jangan confuse. Network address. Manakala pada bahagian L ni merujuk kepada IP address. Kalau network address ni, ni contohlah. Contoh ni dia menggunakan dot kosong. Tapi kalau IP address ni, address yang kita masukkan pada maklumat default gateway ataupun laluan GI00 ni. Itu dia guna dot 1. Dot 1 sebagai default gateway bagi router 1 oleh PC 1 lah. Jadi jangan confuse, yang connected ni merujuk kepada network address. Network address ni berada pada bahagian atas ni. Dan IP address merujuk kepada L ataupun local. 192.168.10.1. 10.1. Sama juga maklumat yang dipaparkan pada rajah atau muslat ni. Cuma pada bahagian router 2, pada bahagian laluan kedua, kita boleh nyatakan kat sini. Untuk C connected, kita akan guna ataupun maklumat yang akan dipaparkan adalah 192.168.11.0. Dia akan terlihatlah is directly connected. Manakala untuk L, dia akan menggunakan IP address default gateway bagi laluan tersebut, iaitu 192.168.11.1. Is directly connected. Satu bagi laluan ni. Jadi ini adalah default gateway lah bagi PC yang kedua. Kenapa dia ada dua laluan default gateway? Sebab dia ada dua connection yang menghubungkan kepada interface yang berbeza. Yang di bawah ni adalah 01, GI01 dan atas ni 00. Namun jika dia hanya menggunakan satu pintu keluar saja, maka dia akan hanya menggunakan satu interface sajalah. Dia bergantung kepada connection topologi tersebut. Dia boleh connect pada satu laluan ataupun dua laluan dan sebagainya. Tapi kalau dia buat begini, maka PC pertama dan PC kedua ni berada pada network yang berbeza lah. Berada pada network lain. Ini dua berada pada network yang berbeza. Okey. Okey, faham Okey, ada soalan? Okey, tak ada soalan faham Okey, jadi kita lihat contoh yang berikutnya berkenaan dengan D D kalau ikutkan dia menggunakan routing protocol jenis ERGRP lah. Tapi dalam contoh packet tracer tadi saya menggunakan RIP, iaitu dia labelkan dengan R jadi sama saja. Cuma dia kesemua logo ataupun simbol ni R ke D, O ataupun S merujuk kepada routing protokol apa yang kita gunakan. Routing protokol ni lah yang bertanggungjawab untuk menghubungkan di antara router 1 dengan router 2. Sebab tanpa routing protokol, remote network ni tidak boleh berkomunikasi. PC 1 ni tidak boleh communicate dengan PC 3. Dia kalau di dalam network yang sama, contohlah sini ada PC 5 kalau network yang sama, dia tak memerlukan routing protocol.
Tetapi apabila kita nak menghubungkan di antara connection yang berada pada PC1 kepada PC yang keempat sebagai contoh, maka kita perlu menggunakan routing protokol lah. Jadi dalam routing protokol kita ada banyak jenis. Antaranya D, dia label sebagai D merujuk kepada ERJRP. Tadi kita dah tengok dah R merujuk kepada RIP lah, router information protocol. Bukan rest in peace, router information protocol. Baik, jadi kita bukan nak melihat berkenaan dengan routing protokol. Sebaliknya kita nak baca maklumat yang dipamerkan pada routing table. Contohnya di sini D. Yang pertama di sini dia kata 10.1.1.0/24 which is identify the destination network. Jadi maklumat ni dipaparkan pada router 1. Jadi di sini 10.1.1.0 adalah maklumat destination address. Destination network, sorry. Kat sini maklumat destination address. Jadi yang kedua kita ada yang disebut sebagai AD ataupun administrative distance, iaitu nilai corresponding network bagi laluan tersebut lah. Sebenarnya AD ni ataupun administrative distance ni, saya labelkan dia sebagai AD, merujuk kepada maklumat bagi routing protokol yang kita gunakan. Contohlah kalau dalam laluan ni kita gunakan dua routing protokol. Yang pertama adalah ERJRP dan yang kedua adalah static. Static. Jadi static dia punya administrative distance adalah sama dengan 1. Manakala ERJRP adalah AD dia adalah bersamaan dengan 90. Jadi jika berlaku pertembungan routing protokol pada router 1 ni, maka maklumat ataupun router 1 ni dia akan memilih nilai administrative distance yang paling kecil sebagai nilai yang akan digunakan untuk penghantaran data. Kalau berlaku pertembungan, maka di sini dia akan memilih static route sebagai routing protokol yang digunakan untuk penghantaran data berbanding dengan ERJRP, sebab ERJRP memegang nilai administrative distance yang lebih besar berbanding static. Sebenarnya nilai AD ni sebenarnya tetap telah ditentukan, jadi kita tak boleh nak ubah mengikut kesesuaian kita lah. Sebaliknya dia telah tetap lah. Kalau RIP tak salah saya AD dia adalah 120, ERJRP 90, static 1 dan ada beberapa jenis lain. Baik, yang seterusnya adalah yang kita sebut sebagai metrik. Metrik represent the metric. Metrik tu maksudnya laluan berapa. Kalau dalam contoh yang mudah, contohlah daripada Muazzam kepada Kuantan, berapa kilometer, berapa panjang laluan tersebut. Contohnya 90 kilometer. 90 kilometer kalau dalam penghantaran data disebut sebagai metrik. Metrik. Tapi dia bukan dalam unit kilometer. Dia dalam metrik lah. 2170112. Ini metrik laluan penghantaran data daripada contoh PC1 kepada PC3. Laluan penghantaran data. Jadi setiap laluan ini mempunyai metrik yang berbeza-beza. Metrik penghantaran yang berbeza lah. Baik, yang seterusnya dia kata ada address kat situ 209.165.200.226 merujuk kepada next hop address. Next hop address. Baik, kita lihat pada router 1. Kita tahu next hop address dia adalah berada pada .226. .226 pada address 209.165.200.224. 209.165.200.226. Sebab 224 ni adalah network address. Jadi ini adalah maklumat next hop address. Next hop address. Next hop address. Jadi untuk router 2, next hop address dia berada pada bahagian sini. .225. Jadi dia bergantung kepada router kedudukan router tersebut lah. Baik, seterusnya kita ada dia kata route timestamp which is identify when the route was last hit from. Jadi ni masa dia, dan yang terakhir adalah outgoing interface, pintu keluar dia lah, pada serial 000 pada bahagian sini. Serial 00. Jadi kalau dia berada pada router 2, maka dia menggunakan laluan pintu keluar yang berbeza lah. Mungkin serial 001 kat situ. Baik, ini adalah maklumat yang dipaparkan pada routing table.
bermula daripada maklumat routing yang kita gunakan. Kalau D merujuk kepada ERGRP, kemudian destination network bagi penghantaran data tersebut. Jadi destination dia berada pada bahagian atas ni. Kemudian kita ada administrative distance yang menentukan router tersebut jika berlakunya pertemuan penghantaran data pada router satu ni. Tapi kalau tak ada, dia ada single routing protocol saja, maka dia akan rujuk pada single protokol tersebut untuk penghantaran paket tadilah. Kemudian kita ada metrik merujuk kepada kita boleh nyatakan sebagai panjang laluan untuk penghantaran daripada source kepada destination. Unit ni saya tak pasti, nanti saya akan semak semula. Kemudian kita ada next hop address daripada router 1. Next hop address ni berada pada 226. Next hop next. Kalau router 2, next hop address ni berada pada router 1 lah, iaitu 225. Kemudian kita ada timestamp dan juga outgoing interface. Itu serial 000 pada router 1. Memandangkan maklumat ni berada pada router 1 lah. Kalau router 2, jadi maklumat juga akan memperolehi maklumat yang berbeza. Okey, baik. Ada apa-apa soalan setakat tu? Faham? Okey, boleh faham? Boleh, sir. Boleh Okey, kita sekarang ni ada 4 orang saja pelajar. Fatin tak ada bersama kita. Kusyairi faham? Faham Cik, insyaAllah faham. Okey. Kalau faham okeylah. Kalau tak faham tanya, jangan malu bertanya. Okey, next hop address. Ni yang kita dah lihat tadi. Berkenaan next hop address. Okey, daripada paparan routing table, sebenarnya bukan hanya ada satu maklumat saja. Dia ada beberapa maklumat kat sini. Tapi kesemua maklumat, cara baca dia sama je macam kita dah tengok tadi. Contoh pada maklumat pertama ni, maklumat D merujuk kepada ERGRP tadi. Jadi yang pertama ni adalah destination network address dia. Destination network address yang pertama. Dan kita ada dua destination remote address. Kat sini dia ada maklumat yang kedua, merujuk pada maklumat pada bahagian bawah ni. Yang seterusnya adalah administrative distance 90 sebab dia menggunakan ERGRP. Kemudian kita ada metrik, nampak? Kita dapat lihat metrik dia. Kat sini metrik dia sama. Metrik laluan ni sama. Sebenarnya metrik ni dia bergantung juga. Yang pertama pada kabel network media yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan copper, fiber optic ataupun serial connection ataupun wireless, jadi nilai metrik ni boleh berubah-ubah lah. Bergantung kepada network media yang kita gunakan dan berapa jauh jarak penghantaran di antara source kepada destination. Kemudian kita akan dipaparkan dengan next hop address. Yang ni yang saya terangkan tadi, daripada router 1, next hop address dia berada pada .226. Daripada 209.165.200.224 sebagai network address dan 226 sebagai IP address lah. Dipaparkan pada bahagian routing table. Kita ada time dan kita ada yang akhir sekali adalah dia punya interface lah. Exit interface dia berada pada serial 000. Yang lain ni adalah merujuk kepada connected dan local seperti yang kita lihat pada maklumat sebelumnya. Kenapa ada 3? Sebab ada 3 directly connected address ataupun network yang connected pada router 1. Itu yang pertama. Yang pertama pada bahagian sini sebab dia connected terus pada router 1. Yang kedua dan yang ketiga lah. Sebab tu kita ada 3 maklumat ni. 1, 2 dan 3. Beza dia adalah yang di atas ni adalah network address untuk connected dan di bawah ni adalah IP address. .1 sorry. Pada bahagian ni. Kemudian pada bahagian ini. 224 adalah network address dan 225 adalah IP address.
Okey, baik. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan satu kaedah bagaimana kita nak mengubah daripada routing table ni kepada kita nak jadikan dia macam kat atas ni. Apa ni? Topologi contohnya saya pergi kepada packet tracer dulu. Okey. Okey, jadi di sini saya nak share bagaimana daripada topologi daripada maklumat routing table router 1 dan router 2 kita nak wujudkan topologi begini. Jadi saya pergi pada router 1. Sekejap saya sharekan router 1 punya maklumat dulu. Okey. Itu IP route. Okey, ini maklumat pada router 1. Kemudian kita ada maklumat router 2. Nanti saya copy dulu maklumat ni. Kemudian saya akan bagi pelajar tengoklah Sekejap saya copy dulu. Dan saya masukkan dalam Word ataupun pen lah senang Okey, ni router 1. Nanti saya akan share screen. Nanti saya copy dulu Show IP route. Show IP route Kalau kita nak tengok directly connected, kita kena guna show IP route connected. Sebagai contoh Okey, contoh ni show IP route connected jadi kat sini kita nampak ada dua yang connected, directly connected sebab C directly connected dengan router 1. Kalau kita lihat pada topologi, memang ada dua yang directly connected pada router 1 jadi kita guna show IP route untuk melihat secara keseluruhan maklumat routing table yang merujuk kepada maklumat laluan penghantaran data yang berlaku pada router 2 dan router 1 Okey, baik. Sekejap saya besarkan dulu. Okey, jadi saya nak buat demonstration sikit macam mana sebenarnya kita nak baca kita nak baca routing table. Yang mana kat sini kita perhatikan kita ada dua maklumat routing table iaitu routing table 1, router 1 merujuk pada router 1, dan kita ada router table 1 merujuk pada router 1 dan yang kedua lah merujuk pada router 2. Jadi daripada maklumat ini kita nak cuba bentuk satu topologi. Contoh router 1, saya akan create satu router dulu. Kita aktifkan satu router. Ini adalah router 1. Jadi perkara pertama yang kita nak buat adalah kita kena baca dulu yang directly connected pada router 1. Jadi sini yang directly connected pada router 1 adalah yang label C adalah 10.10.10.0 yang mana dia kata is directly connected pada serial 010. Jadi kita dah tahu dah laluan ini adalah interface dia adalah serial 010. Manakala address dia adalah network address dia adalah kat sini kita boleh labelkan 10.10.10.0. Okey. Kemudian kita tengok yang maklumat yang seterusnya. Dia kata kat sini L, maklumat L ni is directly connected menggunakan address yang sama. Jadi kita dah tahu bahawa maklumat 10.10.10.1/32 ni berada pada maklumat sini. Jadi kat sini kita dah tahu address dia adalah 10.10.10.1/32.
30 kat sini. Baik, ini adalah maklumat address yang mula-mula tadi adalah maklumat IP address. Okey, baik. Kita tengok pula pada maklumat C yang seterusnya. Dia kata kat sini 20.20.20.0 is directly connected dengan interface GE ataupun gigabit internet 0000. Kita lukis kat sini. Kat sini adalah GI 000. Dan network address dia adalah kat sini 20.20.20.0/24 prefix dia. Kemudian kita lihat lagi kat sini dia kata IP address dia adalah 20.20.20.1 which is directly connected bersama dengan interface yang sama lah. Jadi kita boleh andaikan bahagian di sini adalah PC lah. PC 1. Yang mana dalam PC 1 ni menggunakan address 20.20.20.1 dan subnet mask dia adalah 255.255.255.0. Sebab apa 255 ni? Sebab daripada /24 ni. Ni nanti saya akan ajar kemudian. Cuma kita nak lihat bagaimana kita nak membentuk topologi berdasarkan maklumat routing table ni tadi. Ini saya tarik. Okey, kemudian kita ada router 2. Jadi saya lukis router 2 kat sini. Router yang kedua. Kemudian kita lihat dulu maklumat pertama, connected. Dia kata directly connected which is address 10.10.10.0. Jadi address ni adalah address yang sama kita nampak pada router 1. Maka di sini kita dah tahu bahawa ini adalah address yang menghubungkan di antara router 1 dan router 2. Dan seterusnya penghubungan itu menggunakan interface serial 010. Sini adalah serial 010. Serial 010 sini. Kemudian kita lihat pada bahagian L dia. Address pada bahagian ni adalah 10.10.10.2 pada bahagian L ni, yang kedua ni. Maka yang seterusnya R tu nanti dulu. R tu akan datang secara automatik apabila kita dah selesaikan C dan L. Baik, kemudian kita tengok C yang seterusnya. Dia kata directly connected dengan GE 000. Jadi kita tarik kat sini, kita tahu ini adalah GI 000. Kemudian kita lihat pada maklumat network address dia. Maklumat di sini adalah 30.30.30.0/24. Dan seterusnya adalah maklumat bagi IP address. Dia kata dot 1. Sini kita jadikan dia macam PC. Kemudian kita tahu dalam ni adalah menggunakan address 30.1 bersama dengan IP address ni lah. 255.255.0 sebab menggunakan prefix yang sama pada PC. Okey, baik. Jadi ini sebenarnya adalah topologi yang kita dapat perhatikan diperolehi daripada routing table tadi. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti R ni tadi? Baik. R ni, kita tengok pula R ni. Pada router 1, R ni bermaksud RIP lah. Sebab kita guna router RIP. R ni RIP, Router Information Protocol. Jadi pada router 1, remote network. Semua R, macam D, O dan sebagainya tu adalah remote network. Yang C ni semua, ni semua merujuk kepada directly connected network. R ni merujuk kepada remote network. R, kita ada D untuk ERGRP, OSPF dan sebagainya. Jadi R ni remote network. Jadi untuk router 1, remote network je adalah 30.0.0.0/8. Jadi kat sini router 1 kita tahu remote network dia adalah berada pada bahagian sini. 30 ni 30 sini. Sama juga prosesnya dari R2, remote network dia berada pada 20.0.0.0. Berada pada bahagian sini lah. Pada 20. Sebab tu saya kata kita selesaikan dulu yang connected dan local ni tadi. Kemudian R ni ataupun remote network ni akan datang secara automatik dalam kita punya topologi. Okey. Baik, di sini kita dapat perhatikan
maklumat daripada routing table ni, show IP route ni akan dipaparkan dan kita akan terjemahkan maklumat ini kepada bentuk topologi seperti yang ada di bawah ni lah. Okey, boleh faham ke? Boleh faham Boleh sir. Okey. Yang lain faham Hafizah dan yang Sir, saya lain-lain. nak tanya, Boleh silakan. yang kabel daripada router ke PC tu gigabyte 0/0/0 Betul. Daripada router 1 ke? Kalau daripada router 1 dia menggunakan gigabit internet 000. Betul lah. Sama juga dengan router 2 lah. Gigabit internet 000. Jadi kalau gigabit ni kebanyakannya menggunakan jenis copper lah. UTP copper baik. Kalau serial ni SE ni SE ni kan dia gunakan kabel dalam bentuk jenis serial lah. Serial cable, serial connection. Dalam packet tracer tu kita akan kat bawah tu kita ada serial, kita ada copper, fiber optic dan sebagainya. Kita pilih serial lah untuk menghubungkan di antara router kepada router. Oh, yang ni kiranya pakai serial yang tak ada timer sir? Okey, untuk yang timer biasanya dia akan lukis dalam bentuk macam ni kan, ada jam ni. Itu maksudnya clock rate. Kan biasanya yang ada timer tu kita label dengan DCE. Yang tak ada timer biasanya ada DTE lah. Baik, untuk serial connection pada bahagian yang pertama dia akan jadi tak kisahlah mana-mana mengikut kepada topologi, dan yang kedua mengikut pada soalan lah. Pada satu bahagian dia akan jadi DCE dan satu bahagian lagi dia akan jadi DTE. Bergantung yang pertama pada soalan dan yang kedua adalah pada topologi lah. Tetapi kalau dalam routing table ni sebenarnya kita tak boleh tentukan sama ada laluan ataupun interface SE010 ni DCE ataupun DTE. Itu kita tak boleh tentukan. Kita just lukis berdasarkan pada maklumat routing table, dan maklumat routing table tidak akan memaparkan kedudukan DCE dan DTE pada serial connection tadilah. Okey, boleh Boleh cik? Okey. Ada soalan lain? Okey. Kalau tak ada soalan, kita nak buat sedikit exercise. Exercise ringkas saja. Tapi bagi saya dalam 5 minit untuk saya create soalan je. Sekejap sambil-sambil tu boleh check apa ni dululah Boleh tengok dulu maklumat ataupun nota. Saya bagi soalan berkenaan dengan routing table. Nanti saya nak pelajar-pelajar untuk lukis topologi berdasarkan pada maklumat routing table yang yang ada lah, maklumat routing table yang ada nanti. Sekejap, saya off dulu saya punya mic dengan kamera. Saya nak create satu soalan Okey.
Okey, saya dah selesai buat soalan. Sekejap saya kopikan dulu dalam buat ni. Kemudian nanti saya akan sharekan ya. Okey. Okey. Okey, kita ada maklumat berkenaan dengan routing table kat sini. Router 1 dan router 2. Mungkin daripada maklumat ni pelajar boleh kumpulkan dan cuba untuk assign ataupun untuk create satu topologi lah berdasarkan kepada maklumat ni. Boleh saya bagi masa dalam 15 minit kot. 15 minit pelajar cuba buat. Nanti kita akan tengok ataupun check sama-sama lah. Boleh ke? Boleh, Cik. Boleh jadi boleh mulalah. Create satu, tulis dalam kertas ataupun tulis dalam komputer pun boleh. Menggunakan MS Paint Microsoft Paint Okey, kita akan rujuk dulu pada maklumat C, L, kemudian pada router yang kedua pun sama. Saya tertinggal satu lagi. Dia ada maklumat yang keempat maksudnya dia kat sini dah ada 3 router lah Okey. Boleh cuba. Kes dulu. Router apa yang terlibat? Ada berapa router yang terlibat? Betul bermula dengan router 1. Pada router 1 ni apa yang connected directly kepada router 1. Begitu juga router 2. Jadi di sini kita akan cari persamaan network yang berada pada router 1, ada 2 dan 3 bagi menghubungkan ketiga-tiga laluan tersebut. Kalau kat sini kita boleh nampak biasanya yang menghubungkan dia ada satu tips lagi. Yang connect di antara router 1, 2 dan 3 menggunakan serial connection. Kita kena cari serial connection tu yang mana menghubungkan di antara router 1 dan 2 ataupun mungkin router 1 dengan router 3 pada bahagian serial connection.
perhatikan pada C dan L dulu. Kita lupakan dulu O. Sebab O ni adalah remote network yang mana dia akan dipaparkan secara automatik apabila kita dah selesai buat C dan L. Okey, baik. Jadi dalam 4.30 nanti mungkin kita boleh check sama-sama pada maklumat yang ada pada Hafizah, pada Hushairi, pada Ifah, Azlinda dan juga Fatin. Okey, jadi saya akan datang semula pukul 4.30 nanti. Tapi sepanjang proses nak buat tu, kalau ada pertanyaan boleh terus tanya. Saya ada je kat sini. Cuma saya off dulu kamera. Okey. Cik, boleh besarkan soalan tak? Saya tak nampak jelas. Okey, sekejap sekejap saya cuba besarkan sekejap. Dia besar sangat ni. Tak. Dalam pin dia tak boleh lah. Dia satu-satu. Cuma mungkin tengok router satu dulu. Kemudian nanti kita akan yang macam ni nampak ke? Nampak yang router satu punya. Okey. Sebab dia tak boleh, saya try. Dia tak boleh rendah daripada ataupun tinggi daripada 100 dan 200. Saya guna pin. Cuba tengok dulu pada router 1, kemudian kita akan beralih pada router 2. 3. Macam ni nampak tak? Nampak 3 ke atau nampak kecil je? Dua tu nampak separuh. Yang ni okey lah, nampak router satu dengan gateway. Router 1, router 2 dengan router 3 ni nampak Router 3 tak nampak. Oh, ya ke? Sekejap. Ni nampak tak? Saya dah bawa ke tengah. Yang router, yang label sebagai router ni router 3 lah ni Router 3 Nampak cik? Okey saya biarkan macam ni Okey jadi boleh teruskan lah. Yang lain boleh terus buat, nanti kita akan check sama-sama dalam 4.30 nanti lah Cuma perhatikan pada C setiap daripada router, buat dulu ke semua router, kemudian kita cantumkan mengikut kepada persamaan address yang akan dihubungkan oleh serial, bukan gigabit serial connection. Seperti contoh yang saya beri pada awal tadi. Cuma contoh tu ada 2 router, ini ada 3 router
Okey, boleh ada masalah boleh cakap boleh tanya Mula dengan router 1 dulu. Selesai router 1, buat router yang seterusnya lah. Apakah connection yang menghubungkan router 1 dengan router lain? Rujuk pada maklumat. Kita keluarkan kat sini mengikut pada maklumat dia lah. Router yang connected pada address apa, local pada address apa, jadi label pada bahagian laluan tersebut. Dia ada berapa laluan dan seterusnya. Buat satu-satu dan akhir sekali baru kita akan nampak cantuman di antara router 1 dengan router-router lain lah. Router 2 dan router 3. Ini router 2 dan kita ada router 3. Okey, boleh Ada yang dah siap?
Okey okey, kita boleh check lah sama-sama. Kalau tak siap pun tak apa, mungkin kita boleh pelajar ataupun rakan-rakan kelas boleh tengok sama-sama, jadi kita belajar daripada maklumat rakan-rakan lain yang lain lah. Mungkin ada yang volunteer dulu nak sharekan maklumat yang telah kamu dapat. Jadi nak share boleh klik pada button share dekat atas sebelah mikrofon tu. Jadi boleh gunakan maklumat tersebut, nanti kita tengok sama-sama. Ada volunteer ke? Kalau tak ada, saya pilih lah seorang. Mungkin Hafizah dulu. Boleh Hafizah? Tak tahu betul ke tidak, tapi tak siap lagi. Tak apa-apa, kita sama-sama lah tengok pada Hafizah. Jadi kita boleh belajar lah daripada rakan-rakan yang lain pun. Mungkin Hafizah boleh share maklumat yang kamu dapat tadi. Okey. Jadi Hafizah guna Word kat sini. Okey, sekejap saya tengok balik soalan tadi. Pastikan soalan tu ada bersama kamu sebab nanti saya nak terang, nak explain nanti tak ada soalan nanti tak nampak pula. Okey. Mungkin Hafizah boleh besarkan sikit Microsoft Word tu, jawapan yang kamu ambil buat tu. Okey sini. Jadi kita tengok maklumat daripada Hafizah. Baik, yang pertama adalah di sini Hafizah dah nyatakan kita ada 3 router. Itu adalah markah yang pertama lah. Kita ada 3 router kat sini, router 1, router 2 dan router 3. Tapi saya tak boleh conteng pada Hafizah punya ni. Jadi nanti selepas ni saya akan tunjukkan maklumat yang betul lah. Okey, jadi router 1 yang kita dah perolehi kat sini adalah maklumat serial yang ada kat sini. Maklumat serial 010. Yang mana Hafizah akan directly connected kepada router 2 yang menggunakan interface yang sama, iaitu serial 010. Jadi sini saya boleh kata maklumat pertama ni betul lah. Connection di antara router 1 dan router 2. Kemudian kita lihat connection router 1 dan router 3. Tapi kat sini dia tidak ada interface. Masih kosong lagi pada bahagian bawah ni, router 1 dan router 3. Jadi kita anggap sini belum selesai lagi lah. Jadi kita lihat pula pada router 2 dan router 3 dihubungkan dengan menggunakan serial 010. Serial 010. Okey, sebenarnya pada maklumat Hafizah ni yang boleh saya nyatakan maklumat yang betul adalah connection di antara router 1 dan router 2. Manakala connection yang lain tadi masih lagi tidak tepat. Masih lagi tidak tepat. Okey, itu saja. Mungkin kita tengok pada pelajar lain pula. Pada Azlinda ada nak share? Okay, Azlinda boleh share? Tapi tulis dalam kertas. Oh, ya ke? Boleh snap tak? Snap gambar bagi pada WhatsApp. Nanti saya share pada ni. Pada MS Teams. Kusyairi dah hilang dah. Okey. Saya download dulu. Okey. Dan saya share. Saya copy dulu. Buat daripada Azlinda. Kemudian saya buka yang baru. Okey, kemudian saya sharekan.
Okey. Okey, ni jawapan daripada Azlinda nampak Okey. Jadi saya rujuk semula pada soalan Okey, kita tengok dulu pada router yang pertama. Di sini router pertama Azlinda dapat beberapa maklumat Yang pertama adalah kita tengok dulu pada bahagian serial. Jadi serial menggunakan 10.10.10.1. Betul Jadi pada bahagian ni betul lah pada bahagian bawah ni cuma dia tak labelkan dengan interface je kat sini. Ni GI 000 ni bila saya nyatakan GI00 ni kamu kena rujuk pada soalan tadi lah kalau salin lah ataupun sebab snap sebab saya tak boleh tunjukkan ataupun share dua paparan. Sorry, ini bukan GI ini adalah SE SE ni pada bahagian sini. Jadi Hafizah Azlinda dah pamerkan maklumat ni sama dengan interface dia. Okey. Itu maklumat yang pertama yang tepat lah, kita kira maklumat yang tepat kat sini. Ini bukan kabel yang berasingan ini kabel yang sama tetapi pada bahagian pertama ni adalah network address, tetapi pada bahagian sini ini adalah IP address ni pada bahagian serial 010 Baik, kita tengok yang seterusnya. Pada router 1 dia akan berhubung kepada GI00. Betul Jadi pada bahagian ni pada bahagian 000 dan network address dia adalah 20.20.20.20.0. Okey, betul Dan dari bawah ni dia menggunakan address .1 lah. Jadi ni pun betul. Jadi router 1 okey, tak ada masalah. Router 1 okey. Kemudian kita lihat pada router 2. Pada router 2 Okey, pada router 2 saya rujuk pada soalan dulu. Okey, pada router 2 kita ada serial yang sama. Okey, kat sini betul. Dia menggunakan address bagi 10.10.10.2. Okey, dan maklumat address ini dikonfigure pada sinilah, serial 010. Ini yang saya nyatakan tadi. Apakah persamaan yang terdapat pada table routing router 1 dan router 2 Jadi persamaan dia ada pada 10.10.10.0. Dan IP address bagi router 1 adalah .1 sini. Dan IP address .2 adalah .2 pada interface yang dinyatakan ni lah. Kemudian kita lihat maklumat lain pada router 2. Jadi seterusnya pada bahagian router 2 dia ada juga connection pada local connection GI00 menggunakan address 30.30. Okey, ini pun betul. Bersama dengan address dan seterusnya IP address di bawah ni adalah .1 lah. Okey, jadi maklumat router 2 pun betul. Cuma sekarang ni kita nak lihat maklumat pada router yang ketiga. Router 3 adalah router yang baru lah. Kita dapat lihat. Jadi router 3 ada hanya dua maklumat sahaja. Kalau kita perhatikan di sini, router 3 hanya ada C dan L. C dia adalah 40.40.40. Okey, maklumat dia betul lah. Ini betul. Cuma pada bahagian router 3 ni, dia ada pada bahagian serial 001 ni, dia ada 40.40.40.1. Ni kena perhatikan pada routing table tadi. Okey, kemudian kita lihat semula pada soalan. Okey, jadi kat sini sebenarnya persamaan sebenarnya hanya terdapat pada hanya persamaan terdapat pada router 1 dan router 3. Manakala kita dah boleh tahu bahawa yang hanya berhubung kat sini adalah router 1 dan router 3 saja. Pada kabel ni sahaja. Kabel ni tak ada sebenarnya. Sebab dalam routing table tadi dia tidak menghubungkan router 1 kepada router 2. Hanya router 1 kepada router 3. Nanti saya akan share semula soalan tadi. Kemudian apa yang berhubung tadi? Pada bahagian router 1 yang dihubungkan adalah kat sini menggunakan network address yang sama 40.0, tapi pada bahagian sini dia gunakan 40.40.40.2.
interface di sini adalah serial 011. Pada bahagian sini interface dia adalah serial 011. Sini tak ada sini tak ada laluan. Okey. Inilah interface ataupun topologi yang kita dapat lihat pada maklumat soalan tadilah. Jadi kita boleh nyatakan dia sebenarnya macam ni. Ni router 1, dia connect pada router 2, router 1 dan router 3. Macam ni. Ni tak ada connection sini pun tak ada PC. Yang ada PC pada bahagian sini, PC 1 contohnya, dan ni ada PC 2. Saya tambah satu router tadi dan menggunakan maklumat OSPF lah. Baik, bagus Azlinda Jadi boleh faham tadi, mungkin ada kesilapan sedikit sebab masa yang saya bagi pun singkat saja. Baik, jadi macam mana dengan Ifah? Ifah ada nak share jawapan Ifah sendiri? Saya baru buat macam pijak tadi sebab saya pergi tanda sekejap. Okey, jadi kita tengok balik pada bahagian soalan sebelum kita selesai kita punya kelas pada hari ini. Sekejap saya sharekan soalan yang sebelum ni tadi sebab saya nak tunjukkan jawapan berdasarkan kepada maklumat yang ada ni lah Okey, jadi jawapannya sama je. Kalau kita lihat jawapan yang saya paparkan tadi dengan jawapan pada Hafizah tadi. Azlinda tadi Okey, pada router 1 saya ulang semula. Jadi kita bermula dengan router 1. Jadi router 1 kita tengok yang directly connected. Jadi di sini kita tahu dia serial. Jadi kita draw siap-siap. Pada bahagian ni adalah serial 010. Saya tengok pada bahagian yang pertama Kemudian local dia di sini address dia, network address dia adalah 10.10.10.0/30. Kemudian IP address dia sini adalah 10.10.10.1. Okey, baik. Yang maklumat seterusnya adalah C yang kedua. Jadi pada bahagian ni kita boleh tarik je pada bahagian sini. GI 00 yang mana address dia adalah .1. Saya label sini je lah .1 dan network address dia adalah 20.20.20.0/24. Okey, sini kita andaikanlah dia ada PC kat sini PC 1 yang mana PC je lah dia tak nyatakan address bagi PC ni. Baik, seterusnya kita lihat yang kedua, router kedua. Saya label kat sini router 2. Kita buat bulat dulu. Sebab kita tak ada apa-apa connection kat sini, kita tak tahu connection apa yang berhubung di antara router 1 dan router 2. Di sini dia dah maklumkan sini IP dia adalah 10.10.10.0. Jadi kita nampak kat sini, nampak persamaan dia di antara dua address ni ni dengan bahagian sini. Kita boleh nyatakan dia berada di dalam satu network media yang sama lah. Jadi ini kita boleh tarik je kat sini. Ni mungkin saya ingat sikit lah sebab dia guna IP address yang sama. Jadi kat sini kita tahu interface dia adalah ni bukan kabel sebab saya nak nampakkan dia punya serial tadi. Serial 0. Sekejap, padam dulu. Serial 010 dan address dia adalah .2. Sini .2 sini .2. Sini pada bahagian sini .2. Sini .1 tadi. Okey, kemudian kita lihat maklumat lain. Kat sini dia connected. Kita lihat L dengan C O ataupun huruf-huruf lain tu kita biarkan dulu. Kemudian kat sini kita dah perhatikan dia ada connection dengan gigabit internet. Kita tarik sini, ni contohnya GI000, di mana address dia adalah 30.30.30.0 dan di sini address dia adalah .1 merujuk pada maklumat sini .1 ini /24. Apa fix dia
Okey, kemudian kita lihat maklumat bagi router 3. Router 3 kita lukis dulu, router 3. Ini contoh router 3. Dia ada dua maklumat saja, 40.40.0. Jadi kita cari dekat sini, router 2 ada tak 40? Kalau tak ada, maka kita abaikan, maksudnya dia tak ada connection di antara router 2 dengan router 3. Kita tengok pada router 1 ada 40 tak? Kalau ada, maka kita dah dapat tahu kat sini, connection C ni dia menggunakan serial 010. Dia berhubung terus kepada router 1 sebab router 1 ni dia ada maklumat dia tadi kan. Sorry, bukan yang O ni, yang C ni. Dia menggunakan serial 011. Sini adalah SE011. Dan address dia kat sini, network address dia, saya tukar dulu. Network address dia adalah 40.40.40.0. Dan di sini pada router 1 adalah .1, manakala pada router 3.1, router 1 adalah .2. .2 sini. Jadi baik, jadi macam inilah rajah kita. Cuma tak nampak proper sangatlah sebab saya conteng je kat sini. Jadi router 1 connected pada router 3, router 1 juga connected pada router 2. Router 3 dan router 2 tak ada connection kat sini sebab melalui maklumat routing table yang kita nampak tadi lah. Baik. Jadi maklumat sebenarnya ini saya sharekan packet tracer. Macam ni inilah maklumat sebenar yang kita dapat perhatikan di antara router, ini router 1 router 1 kepada router ni, router 3 kepada router 2 router 2 dan router 3 tak ada connection. Kalau sini kita gunakan command show IP route, jadi dia akan memaparkan maklumat seperti yang kita dapat lihat tadi. Okey, baik. Faham tak tentang bagaimana kita nak baca routing table dan bagaimana kita nak create topologi berdasarkan kepada routing table tadi? Boleh faham? Siapa? Hafizah, Ifah? Boleh, Cik? Boleh. Boleh jadi begitulah bagaimana kaedah ataupun cara yang kita gunakan untuk membaca routing table. Jadi hari ini kita dah lihat berkenaan dengan kaedah yang kita lihat pada routing table, bagaimana kita nak analisis. Jadi hari ini kita dah lihat bagaimana kita analisis routing table dan kita tukar routing table ni tadi kepada bentuk topologi. Jadi lagi banyak router atau lagi banyak device yang berada pada network, maka lebih banyak ataupun lebih complicated lah routing table ni. Nanti mungkin dalam kelas-kelas yang seterusnya saya akan masukkan sedikit maklumat bagaimana kita nak tukar routing table kepada bentuk topologi. Baik, jadi itu yang kita dah lihat pada hari ini. Saya recap semula sebelum kita tamat kelas kita. Okey. Jadi hari ini kita dah lihatlah berkenaan dengan routing pada bahagian routing table. Kita dah lihat secara detailnya bagaimana router ini berhubung, sama ada secara directly connected ataupun secara remote network ataupun remote route. Jadi pelajar sekurang-kurangnya dah tahu apa yang kita maksudkan sebagai directly connected dan remote route, merujuk pada topologi. Kemudian kita dah menggunakan command antara lainnya adalah netstart.r route print dan juga show IP route untuk mengeluarkan routing table yang ada pada router. Show IP route. Kemudian kita dah lihat berkenaan dengan maklumat bagi routing table tadi yang dilabel sebagai C, L dan maklumat remote route yang mula tadi adalah directly connected routing. Tapi yang ada ada huruf D, R, O dan sebagainya tu adalah berkenaan dengan remote route. Jadi dalam remote route maklumatnya adalah lebih detail, yang mana dia ada destination, dia ada administrative distance, ada metric, net scope dan sebagainya. Berbeza routing protokol, jadi kaedah
ataupun nilai administrative distance, nilai bateri dan sebagainya itu adalah nilai yang berbeza. Kalau guna ERGRP, jadi kaedah metrik dia dikira dalam bentuk bandwidth sebagai contoh. Kalau guna OSPF, dikira dalam bentuk cost dan sebagainya. Maksudnya berbeza routing protokol, berbeza maklumat yang kita akan nampaklah pada routing protokol tadi. Jadi ini menggunakan ERGRP. Maklumat yang dipaparkan seperti yang dapat kita lihat ni lah. Jadi pelajar sekurang-kurangnya dapat tahu ataupun dapat membaca maklumat yang berada pada routing protokol, kaedah remote route tadi. Daripada jenis destination address, administrative distance, metrik dia, next hop address, outgoing interface, route timestamp dan sebagainya. Baik, jadi kita juga dah buat sedikit exercise bagaimana kita nak ubah daripada routing protokol kepada bentuk topologi. Baik, itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Jadi saya harap pelajar-pelajar tahulah selepas ni bagaimana nak membaca routing protokol. Bagaimana nak membaca routing table di dalam routing information ataupun routing information pada router. Okey, baik. Setakat tu ada apa-apa soalan? Ada sir. Ada okey baik. Jadi saya harap pelajar boleh buat persediaan lah untuk kuis pada hari esok. Mungkin esok tu petang lah kot. Nanti saya akan on kuis melalui ECDOS. Ada 10 soalan objektif. Jadi saya harap semua pelajar boleh study pada chapter 2 berkenaan data link layer. Dan saya harap pelajar boleh dapat ataupun boleh skor markah tinggi seperti yang kamu dah buat pada kuis yang pertama tadi lah. Iaitu markah, kalau tak salah saya, average 7 atau 8 per 10. Baik, itu saja pada hari ini. Kita akan jumpa pada kelas hari Rabu. Dan esok kita akan buat kuis yang kedua. Dan kalau ada masalah atau soalan, boleh maklum pada saya lah di dalam grup WhatsApp. Dan cuma untuk kelas hari ini, mungkin saya akan bagi sedikit assignment lah berkenaan kaedah untuk kita baca routing table dan mewujudkan topologi berdasarkan pada maklumat routing table tersebut. Tapi nanti saya akan bagi kemudian lah, mungkin pada hari Rabu selepas kelas nanti. Tapi untuk sekarang ni kita fokus dulu pada kuis untuk kelas besok. Nota boleh dah dapat daripada SIDOS. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih atas sokongan dan selamat berbuka puasa. Terima kasih sir. Selamat berpuasa. Terima kasih, Cik. Ya, selamat. Terima Terima kasih kasih. sir. Ya, sama-sama.